dari kumpulan 3 kelas A, kelas 552 SAP 1. Kami akan menerangkan tajuk kumpulan kami iaitu Autism di Malaysia. Saya Nur Nasrin dan ahli kumpulan saya ialah Salina binti Azman, Putri Nurina, Syamini Afika, Nurniza dan juga Ain Atirah. Atheism. Atheism bukan satu agama tetapi merupakan satu bentuk kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan. Kepercayaan atheism bertentangan dengan theism yang merujuk kepada kewujudan sekurang-kurangnya satu Tuhan. Walaupun penafian Tuhan sudah wujud pada zaman-zaman kuno, contohnya pada zaman jahiliah, tetapi hanya pada abad ke-19 atheism membentuk menjadi satu fahaman dan aliran pemikiran dengan adanya ahli fikir yang berterus terang menafikan kewujudan Tuhan dengan dalil-dalilnya yang tersendiri. Antara tokoh-tokoh atheism yang terkenal ialah Friedrich Nietzsche dan juga Karl Marx. Terma atheism berasal daripada bahasa Yunani atheos yang bermaksud tanpa Tuhan. Terma ini digunakan oleh golongan yang menafikan kewujudan Tuhan yang disembah oleh golongan majoriti dalam sebuah masyarakat. Dengan perkembangan kebebasan minda dan kritikan terhadap agama, penggunaan terma atheism kemudiannya menjadi lebih spesifik dan terurus. Pada abad ke-18, zaman kesedaran menyaksikan antara individu pertama yang menggelarkan diri mereka sebagai ateis. Manakala, Revolusi Perancis merupakan antara peristiwa pertama yang menyaksikan pergerakan politik yang menyokong idea pemikiran manusia. Hujah-hujah menyokong atheism mengambil pendekatan sejarah, falsafah dan juga sosial. Antara rasional untuk menafikan kewujudan Tuhan adalah kekurangan bukti empirical, permasalahan kesengsaraan dan juga permasalahan logikal. Atheism menurut Oxford Dictionaries pula adalah merujuk kepada ketidakpercayaan atau kurang kepercayaan tentang kewujudan Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Secara etimologinya, perkataan atheism berasal daripada perkataan Greek atheos di mana a bermaksud tanpa dan theos bermaksud Tuhan-Tuhan. Lawan bagi atheism adalah theism iaitu fahaman yang mempercayai dan mengimani akan wujudnya Tuhan. Atheism dalam bahasa Arab adalah al-ilhad. Menurut Ibnu Al-Faris, lam, ha dan dal merujuk kepada menyimpang daripada pandangan yang lurus. Al-had ar-rajul pula bermaksud seorang lelaki telah menyimpang daripada jalan kebenaran. Seterusnya ialah objektif kajian. Yang pertama ialah untuk mengkaji sejarah dan latar belakang aliran atheism. Dan yang kedua ialah untuk membincangkan isu semasa di Malaysia. Dan yang terakhir sekali ialah untuk membentangkan solusi bagi membantras aliran ini di dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti dan menggali maklumat tentang atheism dengan lebih mendalam. Kajian ini juga adalah untuk menjawab persoalan semasa yang berkaitan dengan kesedaran masyarakat, terutamanya golongan belia terhadap isu-isu pemikiran yang mengancam akidah dan sikap terhadap pemikiran tidak beragama. Walau bagaimanapun, kajian-kajian yang diutarakan lebih kepada teoretikal dan analitikal daripada aspek kepustakaan. Sejarah kemunculan atheism. Sejarah kemunculan atheism ini berlaku secara berperingkat, iaitu melalui zaman pencerahan sehingga ke revolusi industri. Kemunculan atheism ini berlaku pada revolusi Perancis, yang mana pada ketika itu revolusi Amerika masih berpegang kepada agama dan dia telah memberi inspirasi kepada Perancis. Namun, Perancis telah mewujudkan pemikiran mengenai sosialisme dan komunisme, di mana Karl Marx telah menyifatkan agama itu candu. Bukan itu sahaja, beliau juga telah menyumbang kepada pemikiran atheism pada waktu itu. Selain daripada Karl Marx, terdapat juga tokoh-tokoh lain yang menyumbang kepada kemunculan atheism ini.
Berikut ialah tokoh-tokoh yang menyumbang kepada kemunculan atheism ini. Iaitu yang pertama ialah Friedrich Wilhelm Nietzsche, yang kedua Sigmund Freud, Soren Kierkegaard dan Karl Marx. Okey, untuk tokoh yang pertama iaitu Friedrich Wilhelm Nietzsche. Beliau dilahirkan di Prussia, Jerman pada tahun 1844 dan mendapat pendidikan di Universiti di Bonn dan Leipzig. Beliau mengalami gangguan kepercayaan kepada Tuhan dan mula hilang kepercayaan kepada Tuhan ini pada usia beliau 18 tahun. Beliau dikatakan tokoh atheism ini kerana terdapat beberapa hujah yang diberikan oleh beliau dalam menyangkal terhadap adanya Tuhan. Yang mana hujah yang pertama iaitu tidak ada Tuhan ini berdasarkan pengesahan pembuktian yang rasional terhadap perkara yang terbatas. Yang bermaksud Tuhan itu tidak wujud, dan yang kedua ialah tidak ada perhubungan antara Tuhan dengan manusia. Hujah ini dibuat berdasarkan pengalaman beliau sendiri. Beliau bukan sahaja menolak kewujudan Tuhan, malah beliau juga menyerang Tuhan dengan bertindak mematikan Tuhan. Kerana baginya selama ini manusia dikongkong oleh nilai-nilai agamanya sendiri seperti pahala dan dosa. Baginya sekiranya Tuhan itu tidak ada, maka manusia tidak perlu takut lagi dengan dosa dan bebas untuk melakukan apa-apa sahaja. Bagi tokoh yang kedua iaitu Sigmund Freud, beliau dilahirkan di Freiburg, Moravia, Austria pada 1856 dan dia dibesarkan di dalam keluarga Yahudi. Freud ini dikatakan tokoh atheism kerana dia telah mengingatkan bahawa pada tahap kesedaran manusia di peringkat kanak-kanak, dia memerlukan gambaran father figure. Yang mana baginya Tuhan ini merupakan bapa, kerana pada waktu kecil kanak-kanak ini memerlukan bapa. Begitu juga apabila kanak-kanak ini sudah dewasa, sekiranya ada masalah yang berlaku, maka ia akan mencari bapanya. Selain itu, beliau ini juga dikatakan tokoh bagi kewujudan atheism ini kerana beliau beranggapan bahawa agama tidak lebih dari sebuah ilusi. Kerana sekiranya seseorang berpegang kepada satu pegangan yang dapat memenuhi harapannya yang amat tinggi dan tidak ada bukti-bukti yang baik untuk menyokong pegangannya itu, maka pegangannya itu ialah hanya sebuah ilusi. Seterusnya adalah Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard dilahirkan pada 5 Mei 1813. Beliau dikenali sebagai bapa falsafah eksistensialisme dari Denmark. Kierkegaard berasal daripada latar belakang keluarga yang berjiwa agama yang mendalam. Kierkegaard berpendapat bahawa pemikiran yang abstrak akan menghilangkan kepribadian manusia. Terdapat peristiwa pahit yang berlaku pada Kierkegaard yang menjadikannya bertukar arah menjadi ateis. Ia memberi kesan psikologi yang sangat mendalam kepada Kierkegaard sehinggakan beliau mula memikirkan hal ketuhanan. Kierkegaard adalah seorang penulis. Beliau menulis tentang adanya jurang pemisah antara Tuhan dan manusia, malah sering mempersoalkan tindakan Tuhan dengan perkara yang berlaku pada manusia di penulisannya. Beliau bertekad untuk meninggalkan agama dan menganggap meninggalkan penderitaannya juga. Namun, corak fikiran bersifat kecewa dan putus asa dalam konteks hubungan ketuhanan dan manusia terus mempengaruhi fikirannya. Tokoh yang terakhir pula ialah Karl Heinrich Marx. Karl dilahirkan pada 5 Mei 1818 di Terrier Jerman. Karl ialah seorang ahli falsafah politik dan ahli ekonomi berbangsa Yahudi. Beliau menaruh sebuah kepercayaan yang mendalam tentang kekuatan sebuah revolusi. Karl mendapat gelaran The Prophet of Communism kerana beliau lebih masyhur selepas kematiannya di mana seluruh dunia membaca penulisannya untuk mencari kebenaran dan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, politik dan falsafah.
Oleh itu, beliau berpendapat agama mempunyai banyak kaitan dengan teori ekonomi dan falsafahnya. Carr mengakui dirinya seorang atheism yang radikal dan menganggap Tuhan adalah fikiran. Dia pernah berkata, "Saya benci segala hal yang berkaitan dengan ketuhanan." Beliau menganggap kemunculan Tuhan-Tuhan mengikut keperluan sendiri. Orang miskin, Tuhannya adalah orang kaya. Orang yang tertindas, Tuhannya adalah orang yang kuat. Dan orang yang berperang, Tuhannya adalah kemenangan. Kesimpulannya, Carr menyatakan bahawa manusia yang menciptakan agama dan bukan agama yang menciptakan manusia. Menurutnya, agama wujud dari imajinasi manusia yang tidak memiliki realiti dan rasional dan menganggap agama sebagai candu. Seterusnya, isu semasa. Isu semasa yang hangat di Malaysia pada masa kini ialah isu tentang kemunculnya fahaman baru di Malaysia. Athens telah mewujudkan beberapa fahaman baru yang seperti liberalism, secularism, rationalism, naturalism, empirism dan scientism. Liberal juga berasal daripada perkataan Latin iaitu liber atau liberalis atau liberal bermaksud bebas, tidak terikat, progresif, reformis dan radikal. Liberal sebenarnya merupakan sesuatu yang bebas dan terbuka. Secara mudah untuk memahami konsep ini, aliran ini bersifat condong kepada kebebasan pemerintahan yang dikatakan demokratik. Manakala aliran Islam liberal merujuk kepada aliran yang memiliki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada yang ada dalam syariat Islam yang asli lagi tulen. Dalam konteks aliran kini aliran ini merupakan serangan pemikiran dan kebudayaan di mana bentuk-bentuk serangan yang secara tidak langsung dilakukan lagi meruntuhkan pegangan agama masyarakat Islam serta boleh memberi kesan kepada keruntuhan Islam. Di Malaysia, golongan Islam liberal ini telah mula memperjuangkan pelbagai isu bertujuan menyebarkan idea liberalism secara lebih meluas. Antara agenda golongan ini ialah memperjuangkan fahaman pluralism agama dengan menyamatarafkan semua agama agar kedudukan agama Islam sebagai agama yang paling benar dapat dihapuskan. Secara tidak langsung, kedudukan agama Islam di Malaysia dapat direndahkan sehingga boleh mengundang kepada gejala murtad. Perkara ini selari dengan salah satu tuntutan IFC atau Suruhanjaya Antaragama Interfaith Commission supaya membenarkan orang Islam untuk murtad tanpa dikenakan apa-apa halangan dan tindakan. Selain itu, golongan Islam liberal juga berusaha untuk menghapuskan kedaulatan agama Islam sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kedudukan agama Islam di Malaysia sebagai agama bagi persekutuan atau Islam sebagai agama negara sengaja ditafsirkan dengan Islam sekadar agama rasmi sahaja. Tujuan mereka menyatakan demikian adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai negara sekular, berpaksikan demokrasi liberal yang tidak terikat dengan agama Islam. Dengan sebab inilah mereka menentang pemerkasaan terhadap Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Syariah. Mereka juga berhasrat untuk menghapuskan institusi-institusi agama Islam di Malaysia. Solusi yang pertama yang dapat kita amalkan untuk mengelakkan fahaman atheism ini daripada terus berleluasa adalah kita perlu menolak fahaman atheism ini dalam diri kita. Kerana fahaman ini perlu dicegah kerana ianya boleh menyebabkan ketidakselesaan dalam masyarakat Malaysia yang hidup berbilang kaum dan harmoni. Antara solusi kedua yang boleh kita amalkan untuk mementeras fahaman atheism ini daripada terus berleluasa adalah dengan mengamalkan semula ajaran Islam bagi menambah keyakinan dan iman yang teguh dalam diri. Ini kerana dengan adanya pegangan agama, kita dapat menghindarkan diri daripada mudah terjerumus dalam fahaman atheism ini. Hal ini kerana kejahilan ilmu agama boleh menjerumuskan seseorang itu pada ancaman akidah. Solusi yang ketiga adalah
mengajak mereka mendekati pakar ilmuwan. Hal ini kerana mereka bukan sahaja tidak mempercayai akan kewujudan Tuhan, tapi juga terdapat juga ruang-ruang lain dalam agama. Mungkin ini disebabkan oleh mereka mempunyai keraguan mengenai hal yang berkaitan dengan kewujudan Tuhan dan sebagainya. Dan oleh itu, dengan mengajak mereka mendekati pakar ilmuwan, keraguan yang selama ini mereka simpan dalam diri akan dapat dirungkaikan. Okey, antara solusi yang seterusnya ialah tidak mudah terpengaruh dengan media sosial. Hal ini kerana kumpulan autisme lebih terbuka dan berani memuat naik pelbagai aktiviti mereka ke laman sosial bertujuan untuk menyebarkan fahaman mereka kepada sesiapa sahaja melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan sebagainya. Dengan adanya penyebaran di laman sosial ini, ia akan menjadi lebih meluas dan cepat tersebar kepada masyarakat yang kurang ilmu agamawi dan akan mudah terpengaruh. Oleh itu, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial ini ke arah kebaikan dan tidak menggunakan media sosial ke arah yang tidak mendatangkan manfaat. Okey, antara seterusnya ialah dengan mengamalkan semula ajaran Islam bagi menambahkan keyakinan terhadap agama Islam. Kita boleh merujuk kepada golongan agamawan seperti mufti atau ustaz yang beratauliah dan berautoriti jika kita terdapat keraguan dengan ketetapan syariah Islam dalam agama Islam. Dan akhir sekali ialah dengan mendalami ilmu Islam dengan lebih mendalam supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan golongan liberal. Hal ini kerana golongan liberal mengatakan disiplin ilmu Islam seperti usul fiqh, mustalah hadis dan sebagainya adalah buatan ulama yang tidak sunyi daripada kecacatan. Oleh itu, kita sebagai pihak masyarakat, sebagai rakyat Malaysia, sebagai umat Islam perlulah mempelajari ilmu Islam ini dengan lebih mendalam supaya kita ini tidak mudah terpedaya dengan corak pemikiran Islam liberal ini. Okey, secara umumnya autisme ini menolak kepercayaan akan wujudnya Tuhan kerana mereka bersandarkan kepada dalil autisme yang di mana kewujudan Tuhan tidak memenuhi kriteria sebagai satu kewujudan, dan ini adalah kerana Tuhan tidak mempunyai jasad di mana ia dapat diterima oleh diri manusia dan pula tidak dapat dikesan oleh mesin-mesin. Perasaan manusia mengenai kewujudan Tuhan dianggap khayalan semata-mata kerana mereka lebih percaya pada sesuatu yang boleh dilihat dan logik untuk diterima oleh akal fikiran. Manakala untuk liberalisme pula ialah kekeliruan yang wujud apabila umat Islam gagal memahami akar permasalahan atau pengertian sebenar liberalisme sebagaimana yang muncul dan diamalkan oleh Barat serta dijajah oleh kaum kafir ke dunia Islam. Okey, secara ringkasnya, ideal liberalisme ini muncul di Barat tatkala mereka dicengkam dan ditindas oleh gereja, dan golongan bangsawan atas nama agama Kristian mereka melakukan perjuangan yang panjang untuk keluar daripada kokongan agama dan gereja sehingga akhirnya mereka menang dalam perjuangan tersebut. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa perdebatan ateism telah mewujudkan pelbagai pemikiran fahaman yang baru seperti sekularisme, naturalisme, empirisme, rationalisme dan sektisme. Hal ini dikatakan kerana ateism bukanlah satu agama tetapi merupakan satu bentuk kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan. Golongan ini cuba untuk menjauhkan agama serta mewujudkan manusia yang rasional dan berfikir untuk berevolusi dengan sains yang dapat diterima oleh akal dan bukan hanya sebagai khayalan. Kemelut yang berpunca daripada kekeliruan pemikiran ini hanya boleh ditangani dengan berkesan melalui kaedah pendidikan yang betul dan terancang.